Selamat sejahtera para pelajar. Berjumpa lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi RBT Tingkatan 2 bersama saya dengan Cikgu Zul. Kita masih lagi meneruskan PDPR yang mana pelajar belajar dari rumah. Baik, mari kita mulakan pembelajaran hari ini. Para pelajar, setelah kita menamatkan bab yang pertama iaitu 2.1 pada minggu lepas, pada hari ini cikgu akan meneruskan pada bab 2.2 bahagian 1 iaitu tajuknya ialah reka bentuk mekanikal. Para pelajar boleh rujuk pada buku teks bermula daripada pada muka surat 42. Mari kita belajar pelajar. Baik, tajuk yang pertama adalah 2.2.1 mengenal pasti komponen mekanikal. Dalam komponen mekanikal kita lihat apakah maksud sistem mekanikal terlebih dahulu. Baik, sistem mekanikal adalah mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Ia merangkumi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Itu adalah satu sistem mekanikal. Baik para pelajar, boleh rujuk pada muka surat 43. Kita akan melihat kepada komponen-komponen mekanikal. Di dalam muka surat ini menunjukkan terdapat 11 komponen mekanikal yang pelajar perlu ketahui. Yang pertama iaitu gear. Kedua adalah pautan ataupun linkage. Ketiga adalah tuil ataupun tuas. Keempat, takal. Kelima, tali sawat. Keenam, aci sesondol ataupun kita panggil camshaft. Ketujuh, aci engkol, crankshaft. Ke-8 adalah komponen gelongsor, slider. Komponen ke-9 adalah galas berbola, ball bearing. Okey, komponen ke-10 adalah bindu ataupun kita panggil chuck. Dan komponen ke-11 adalah rantai, chain. Baik pelajar, ini adalah 11 komponen yang kamu perlu kenali. Saya akan terangkan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya ya pelajar. Mari kita lihat komponen mekanikal yang pertama iaitu gear. Para pelajar boleh melihat pada muka surat 44. Mari kita lihat apakah maksud gear. Gear digunakan untuk memindahkan kuasa. Okey, gigi-gigi pada gear menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, itu adalah maksud ringkas bagi gear. Pelajar, sekarang mari kita lihat jenis-jenis gear pada muka surat 44. Para pelajar boleh rujuk pada buku teks untuk lebih jelas. Kita lihat yang pertama adalah gear serong. Okey, pelajar pastikan namanya dan juga rupa. Sebab di dalam peperiksaan ataupun ujian, dia sebagai contoh akan memberi nama ataupun gambar. Kita perlu padankan. Kedua adalah gear taji. Okey, gear taji. Ketiga adalah gear helix. Yang keempat adalah gear tulang herring. Okey, gear tulang herring. Kelima, gear rak dan pinan. Okey, dalam bahasa Inggeris rack and pinion gear. Seterusnya adalah gear meter. Meter, M-I-T-E-R, kita sebut sebagai meter. Okey, seterusnya adalah jenis gear screw. Okey, bahasa Inggeris kita panggil sebagai screw gear. Seterusnya, gear ini sangat menarik iaitu gear dalam. Dia berada giginya di belah dalam. Kita panggil sebagai internal gear ataupun gear dalam. Seterusnya ialah gear serong pilin. Okey, spiral bevel gear. Seperti ini gambar rajahnya. Dan akhir sekali adalah gear belitan.
Okey, gear Bulletin kita panggil sebagai worm gear. Sekarang mari kita lihat pada muka surat 45, iaitu komponen yang kedua, pautan ataupun linkage. Ia merupakan penghubung sesuatu komponen dengan bahan bagi melengkapkan sistem. Sebagai dalam contoh gambar ini, pautan antara dinding dengan pintu. Selalu kita nampak pada pintu-pintu di pejabat ataupun di rumah. Ini adalah pautan. Mari kita lihat komponen yang ketiga, iaitu tuas ataupun tuil. Boleh dipanggil sebagai lever dalam bahasa Inggeris. Sistem ini berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Ketiga-tiga ini mesti ada di dalam tuas ataupun tuil. Sebagai contoh, kamu boleh lihat dalam muka surat 45, terdapat 3 kelas untuk tuas. Kelas pertama berbentuk seperti ini, yang di mana daya sebelah sini dan beban di sebelah kiri dan kanan. Fulcrum terletak di tengah-tengah. Gambar contohnya ialah pelayar. Kelas kedua, daya terletak di tepi, beban di tengah-tengah, manakala fulcrum di hujung. Contohnya ialah kereta sorong seperti ini. Dan kelas ketiga, tuas kelas ketiga merupakan seperti ini. Dimulakan dengan fulcrum. Kemudian daya daripada bawah di tengah-tengah dan kemudian beban di hujung. Baik, sebagai contoh adalah stapler yang kamu gunakan, itu adalah tuas kelas ketiga. Baik, para pelajar, saya minta kamu lihat pada buku teks untuk lebih memahami kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Baik, komponen keempat adalah takal ataupun kita panggil puli. Ianya adalah mesin ringkas dengan menggunakan satu roda berputar pada ganda. Seperti contoh dalam gambar ini, roda itu diletakkan pada ganda supaya kita boleh gunakan. Contoh penggunaan adalah perigi, menarik air keluar dari perigi dan juga mengangkat beban. Seperti ini memudahkan untuk mengangkat beban. Boleh rujuk pada muka surat 46. Komponen seterusnya adalah tali sawat ataupun belting. Belting ini menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin ataupun motor elektrik dengan takal yang dipacu. Sebagai contoh, belting yang digunakan pada sistem motosikal dan juga belting yang digunakan pada sistem enjin. Baik, para pelajar boleh rujuk pada muka surat 46. Baik, mari kita lihat komponen seterusnya, iaitu aci sesondol, camshaft. Digunakan untuk membuka dan menutup injak valve pada enjin. Biasa ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Okey, di dalam enjin ni terletaknya aci sesondol, camshaft. Baik, seterusnya adalah aci engkol ataupun crankshaft. Menukar gerakan linear kepada gerakan berputar. Menghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Baik, aci engkol ini biasanya terletak di dalam enjin. Komponen berikutnya adalah gelongsor ataupun slider. Slider digunakan atau gelongsor digunakan mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Digerakkan secara mendata. Sebagai contoh, pintu sliding door menggunakan kaedah gelongsor. Okey, para pelajar. Seterusnya kita lihat komponen galas berbola ataupun ball bearing. Pengantara bagi objek yang berputar. Okey, dia merupakan perantara. Mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Biasanya terdapat dalam roda. Okey, contohnya roda basikal digunakan untuk melancarkan pergerakan roda. Komponen seterusnya adalah bindu. Digunakan untuk memegang dan mencengkam mata gerudi.
Baik, bindu digunakan bersama mesin gerudi. Dia digunakan di hadapan sekali untuk memegang mata gerudi. Baik, komponen berikutnya adalah rantai ataupun chain. Pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Banyak digunakan pada basikal dan juga motosikal. Sebagai contoh, kamu boleh lihat pada basikal. Antara dua gear disambungkan dengan menggunakan rantai. Baik, pelajar. Baik pelajar, sebentar tadi saya telah terangkan tentang 11 komponen mekanikal. Saya harap pelajar dapat mengulang kaji dan melihat setiap komponen dan memahami penerangan yang diberikan dan merujuk kepada buku teks masing-masing. Sekira ada soalan ataupun tidak faham, boleh menghubungi saya pada bila-bila masa. Baik, sekarang saya nak kamu melakukan aktiviti yang keempat. Baik, aktiviti ini adalah seperti berikut. Jawab latihan pada muka surat 59, iaitu bahagian A, nombor 1. Soalan A hingga E sahaja. Buat di buku latihan masing-masing. Tulis tarikh dan aktiviti 4. Para pelajar, rujuk muka surat 59, bahagian A seperti ini dan jawab soalan 1. Baik pelajar, sila jawab dalam buku latihan. Kemudian setelah siap, kamu snap picture atau tangkap gambar dan hantar kepada WhatsApp saya. Sebagai bukti kamu telah melakukan latihan yang diberikan. Saya harap pelajar dapat teruskan pembelajaran dan terus berusaha bersama-sama. Sentiasa mengikuti kelas saya dan juga bertanya dengan saya secara terus. Baik pelajar, pastikan kamu lakukan aktiviti hari ini dan sekian untuk hari ini. Stay home, stay safe. Terima kasih. Bye, jumpa lagi.